Hai murid-murid, apa kabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan bersedia dan sihat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jom kita lihat sama-sama. Murid-murid, hari ini hari Khamis, 9 September 2021. Tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah Taman Dalam Kaca. Baiklah murid-murid, sudahkah anda semua bersedia mengikuti pembelajaran hari ini? Murid-murid, anda boleh merujuk buku teks halaman 134. Sekali lagi cikgu ulang, buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada halaman 134. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar tentang kemahiran 2.3.1 iaitu kemahiran membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra. Murid-murid, ini adalah paparan teks yang boleh anda nampak pada halaman seperti yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi. Baiklah, sekarang cikgu akan membaca teks ini. Anda perlu mendengar dengan teliti disebabkan anda perlu menghantar audio bacaan anda kepada cikgu. Cikgu akan mulakan sekarang. Taman Dalam Kaca. Ibu Aidil sangat kreatif. Beliau menghasilkan taman mini dalam balang kaca. Taman mini itu dikenali sebagai terarium. Beliau menghasilkan terarium dengan menggunakan bahan seperti balang kaca, batu kecil, tanah, pasir, kompos dan tumbuhan hiasan. Aidil telah melihat cara terarium dihasilkan. Mula-mula, ibunya memasukkan batu-batu kecil ke dalam balang kaca. Kemudian, beliau memasukkan campuran tanah, pasir dan kompos dengan cermatnya. Seterusnya, Ibu Aidil memasukkan tumbuhan kecil. Sebelum menutup balang kaca itu, beliau menyiram tumbuh-tumbuhan itu. Wah, cantik sungguh taman dalam kaca ini, puji Aidil. Dia berasa amat kagum apabila melihat hasil kerja ibunya yang kreatif dan inovatif. Baiklah murid-murid, cikgu berharap anda jelas tentang cara membaca teks ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, cikgu akan terangkan serba sedikit tentang teks ini. Pertama sekali, hari ini kita akan membaca teks tentang Taman Dalam Kaca. Ibu Aidil seorang yang kreatif. Kreatif maksudnya dia akan membuat sesuatu yang menarik. Hari ini apa yang dia buat? Beliau menghasilkan taman mini. Hari ini Ibu Aidil menghasilkan maksudnya membuat taman mini dalam balang kaca. Tahu kan apa maksud kaca? Taman mini itu dikenali sebagai terarium. Jadi nama taman mini dalam kaca ini biasanya kita akan sebut sebagai terarium. Apakah bahan-bahan yang digunakan? Bahan-bahan yang digunakan adalah seperti balang kaca, batu kecil, tanah, pasir, kompos dan tumbuhan hiasan. Baik, seterusnya Aidil telah melihat cara terarium tersebut dihasilkan. Mula-mula apa yang ibunya buat? Memasukkan batu-batu kecil ke dalam balang kaca. Dia memasukkan batu-batu kecil. Langkah seterusnya memasukkan campuran tanah, pasir dan kompos dengan cermatnya, dengan berhati-hati. Mula-mula ibu memasukkan batu-batu kecil, seterusnya memasukkan campuran tanah, pasir dan kompos. Selepas itu baru Ibu Aidil memasukkan tumbuhan kecil.
Baik, ingat sebelum menutup balang kaca tersebut, ibunya menyiram tumbuh-tumbuhan tersebut. Selepas itu, Aidil memuji ibunya kerana balang kaca iaitu terarium itu sangat cantik. Dia berasa sangat kagum kerana hasil kerja ibunya sangat kreatif dan inovatif. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan teks ini. Tahukah anda? Sebelum itu, cikgu memperkenalkan ini adalah terarium. Jadi ini adalah balang kaca. Jika anda lihat, ini adalah balang kaca. Terarium boleh dijual pada harga RM10 hingga RM1,800. Wah, hebatnya. Dan terarium ini juga kelihatan sangat cantik. Kita boleh meletakkan terarium ini di rumah kita sebagai barang hiasan. Terarium dibuat dengan menggunakan balang kaca terbuka atau tertutup. Ada balang kaca yang terbuka dan ada juga balang kaca yang tertutup. Lihat ya, di sini ada penutup. Manakala balang kaca ini tidak ada penutup. Tumbuhan dapat hidup di dalam terarium antara 1 hingga 4 tahun. Semuanya maklumat yang baharu kan kepada kita. Baiklah, ingat ini adalah dinamakan sebagai terarium. Baiklah murid-murid, sekarang anda telah pun mendengar teks dan juga penerangan teks yang telah cikgu terangkan. Sekarang tiba masanya anda semua untuk membuat latihan, iaitu soalan pemahaman. Soalan pertama, siapakah yang menghasilkan taman mini dalam balang kaca? Mudah sahaja saya boleh mendengar suara murid-murid. Cikgu, senang soalan ini. Ya, memang betul. Soalan ini sangat mudah. Siapakah yang menghasilkan taman mini? Cuba fikir. Nombor 2. Taman mini tersebut dikenali sebagai apa? Cikgu telah pun terangkan taman mini tersebut dikenali sebagai terarium. Betul kan? Jadi anda salin sahaja jawapan yang betul. Soalan ketiga, nyatakan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan terarium. Ada banyak barang. Anda perlu senaraikan. Balang kaca, apa lagi? Ada banyak barang anda perlu senaraikan. Soalan keempat, cara menghasilkan terarium. Tadi kita telah pun melihat 4 langkah yang diikuti oleh Ibu Aidil. Jadi anda salin sahaja. Contohnya langkah 1, memasukkan batu-batu kecil ke dalam balang kaca. Itu adalah langkah pertama. Selepas tu langkah kedua apa? Langkah ketiga, langkah keempat. Anda boleh cari dalam teks. Tadi cikgu pun telah menerangkan 4 langkah tersebut. Anda pilih sahaja jawapan yang betul dan salin dalam jadual. Soalan seterusnya, soalan 5. Apakah perasaan Aidil apabila melihat hasil kerja ibunya? Apa perasaan Aidil? Dia berasa gembira ke? Dia berasa seronok ke? Apa perasaan? Ada jawapan dalam petikan. Cuba cari dan buat jawapan. Soalan yang terakhir, soalan ke-6. Senaraikan 3 contoh perkataan berimbuhan apitan yang terdapat dalam petikan. Murid-murid, anda tahu kan apa maksud imbuhan apitan? Imbuhan awalan, contohnya imbuhan berada di awal kata dasar. Bermain, berlari. Itu adalah imbuhan awalan. Manakala imbuhan akhiran ialah imbuhan berada di belakang. Contohnya mainan. Itu adalah contoh imbuhan akhiran. Di sini cikgu minta anda senaraikan perkataan berimbuhan apitan. Apitan maksudnya imbuhan perlu ada di hadapan dan juga di belakang. Contohnya, menggunakan, kata dasar guna. Imbuhan ada di depan dan juga di belakang. Mengkan. Anda perlu senaraikan 3 contoh perkataan berimbuhan apitan.
Baiklah murid-murid, sekali lagi cikgu terangkan tugasan hari ini. Pertama, anda perlu menonton video. Yang kedua, membaca teks dan menghantar audio. Mudah sahaja kan tugasan ini? Dan yang ketiga, membuat latihan pemahaman teks dalam buku latihan. Baiklah murid-murid, cikgu berharap anda jelas tentang tugasan hari ini. Setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Jika murid-murid anda kurang faham atau kurang jelas tentang tugasan hari ini, anda boleh bertanya kepada Cikgu Kavita. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.